topik ni daripada DM IG lah. Kebanyakan ni yang tanya mengenai bagaimana Fina turunkan berat badan sebanyak 9 kilo seperti dalam gambar ni. Okay, dalam tempoh 1 bulan, apa yang Fina makan, exercise apa yang Fina buat, lepas tu Fina guna diet apa dan sebagainya. So, untuk video kali ni, Fina nak kongsikan tips yang Fina amalkan sepanjang proses Fina turunkan berat badan. Kalau nak tahu, stay tune sampai habis. Okay. Zombie Apocalypse. Sebelum kita mulakan untuk perkongsian hari ini, Fina nak bagi tahu video kali ini ditaja oleh Ficoffee. Dadah. Ficoffee dia mengeluarkan produk Mislimi, produk yang berasaskan kopi yang membantu untuk menurunkan berat badan secara efektif lah. Antara kebaikan Mislimi ni adalah dia dapat mengawal selera makan, melawaskan, dia mencuci usus kita dan sebagainya. So untuk keterangan lebih lanjut, korang boleh check IG Ficoffee untuk tengoklah dia punya testimoni, dia punya customer dan sebagainya. So, tips apa yang Fina amalkan sepanjang sebulan Fina turunkan berat badan Fina? Tips yang pertama adalah perlu tetap pendirian dan mindset kita dalam kita nak turunkan berat badan. Okey, kenapa Fina cakap macam tu? Mindset dan pendirian ni sangat penting dalam apa pun yang kita cuba nak buat. Sebab benda ni yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. So, otak ni sangat penting lah sebenarnya. Sebab dia yang memberi isyarat untuk kita lakukan sesuatu perkara tu. So, kalau kat sini tak strong, susah untuk kita proceed apa yang kita dah plan. Okey, dalam konsep nak turunkan berat badan ni, dia punya problems salah satunya adalah disebabkan faktor kesihatan, mungkin obesity, ataupun faktor daripada insecure-nya terhadap diri kita ni, ataupun faktor dari kata-kata daripada orang sekeliling yang membuatkan kita nak turunkan berat badan. So bila kita ada masalah, kita akan cuba untuk come out dengan satu solution, which is kita akan cari diet yang the best, pemakanan yang betul, exercise yang terbaik untuk kita turunkan berat badan. Dan tu sepanjang kita nak dapatkan hasil tu akan ada cabaran. So cabaran tu yang menentukan sama ada kita ni mampu ke tidak untuk dapatkan hasil yang kita nak tadi. So benda ni sebenarnya bukan mudah kalau kita seorang-seorang nak buat. Kita seorang-seorang ni biasalah banyak benda yang kita akan fikir. So benda tu kalau pendirian dan kita punya mindset tak tetap, susah untuk kita dapat apa yang kita nak. So itu sangat penting lah. Okay, Fina bagi contoh ya. Kita faham banyak faktor-faktor yang menyebabkan diet kita ni boleh musnah. Antaranya adalah daripada pencuri impian. Kalau siapa tengok video Heret sebelum ni, kita ada cakap pasal pencuri impian. So tengok kat situ, siapa yang tergolong dalam pencuri impian tu? Okey, pencuri impian ni orang-orang yang kalau dalam konteks sekarang ni, dia orang-orang yang terdekat dengan kita. Macam contoh keluarga kita, sahabat kita. Mereka ni adalah orang yang sangat hebat dalam mempengaruhi kita punya pemikiran. Okey, kenapa Fina cakap macam tu? Sebagai contoh, kita dah ada plan apa yang kita nak buat. Okay, I nak buat diet ni, dan I nak makan suku-suku separuh. Exercise saya nak buat 3 kali seminggu. Fina bagi contoh, bila datang yang pencuri impian ni, mencuri impian kita nak turunkan berat badan tadi. Okey, kita kat rumah, mak akan masak, betul? So, mak akan cakap macam ni, kakak, mak dah masak ni, makanlah. Kita akan macam, alamak, aku diet ni, macam mana aku nak cakap kat mak aku? Nanti mak aku terasa pula aku tak makan. Dekat sini, you dah ada rasa serba Tapi kalau you ada pendirian yang tetap, you ada mindset yang tetap, okay, aku kena diet, tak apa. You akan cari solution untuk tak nak bagi mak you sedih. Macam contoh, you bagi tahu kat mak you, okay mak, kakak tak boleh makan benda ni sebab kakak tengah diet sekarang ni. Tapi kalau mak nak masak, mak mungkin boleh masak benda yang berebus ke, yang kurang minyak ke dan sebagainya. So you explain kat your mom, at least your mom tak ada terasa hati sangat you tak makan masakan dia. Nampak tak kat situ perbezaan orang yang strong dengan orang yang low pendirian dan mindset? Dekat situ yang dapat membezakan sama ada kita mampu atau tidak dapat apa yang kita nak tu. Itu daripada segi family. Kalau daripada segi kawan lain pula, kalau macam kawan kita lepak kedai mamak, kawan kita order Aneh, tertarik satu, buih lebih. Contoh, buih lebih mesti susu banyak kan. Kita pula order Ais warm satu. macam tu. So kawan kita mesti akan kita yang menganjing punya lah. Alah, kau lepak mamak minum ais warm kan ada rumah. Mesti kawan kita akan cakap macam tu. So dekat situ dia akan macam, malu orang kawan-kawan aku cakap macam ni. Ni aku tak ada duit ke nak minum dia tarik. so you akan macam, apalah hari ni je lah aku cheat day. See? Dekat situ you dah buat sesuatu yang you tak patut pun buat, which is you create you punya cheat day sesuka hati. Orang kalau nak diet, jangan letakkan dalam otak orang, aku nak kerja cheat day. No, jangan letakkan macam tu.
bila sehari cheat day, kalau hari-hari you lepak dengan dia, tak nak lah macam tu. Bila you ada satu pendirian yang tetap, apa pun kawan you cakap, Tak kau lah, aku yang nak diet. okay, Fina cakap korang manusia, dia tak nak tengok progress. Dia suka tengok hasil. Itu manusia. So, kita prove it dekat dia yang kita boleh come out dengan hasil yang terbaik dekat dia. Oh my god! Wow! Itu saja. Untuk kita tutup mulut dia cakap dekat kita, kita ubah mindset dia fikir macam kita tengah fikir sekarang, itu memang tak boleh. Okay, so sekarang ni bagi Fina, cabaran yang Fina rasa sangat kuat adalah pencuri impian ni lah, di mana mereka cuba untuk mempengaruhi kita makan apa yang kita nak and then lupakan diet kita tu. So dekat situ korang kena pandai kontrol lah, kontrol emotion korang, kontrol korang punya pemikiran, kontrol apa yang korang rasa. Sebab benda ni korang sorang-sorang, orang tak akan faham apa yang korang nak buat. So kalau korang rasa benda tu betul and benda tu memang betul-betul, just proceed and prove it dekat diorang. You all boleh hasilkan satu hasil yang terbaik dekat diorang. Gitu. Yang kedua ni, korang kena find your own motivation. Okay, kenapa Fina kata korang kena cari sesuatu yang bermotivasi ni? Okay, benda ni relate dengan yang pertama tadi. Kita sebagai manusia, macam mana pun kita perlukan sesuatu yang boleh dapat kuatkan balik semangat kita, bangunkan balik kita daripada kita jatuh. Okay lah, Fina bagi contoh. Korang suka contoh yang macam cinta-cinta gitu kan, so I bagi contoh percintaan lah. Dalam sebuah perhubungan, kalau tak disirami dengan kasih sayang, kata-kata manis, lagi apa, benda-benda yang sweet, kasih sayang tu akan pudar, lama-lama akan hilang. Tak pun, okey lah, kita bagi yang semula jadi sikit lah. Macam sebuah pokok, korang tak siram dia dengan air, tak dedahkan dia dengan cahaya matahari, korang tak jaga dia, bagi dia baja yang cukup dan sebagainya, korang rasa dia boleh dapat hasilkan buah yang terbaik ke? Tak boleh kan? Macam tu juga diri kita sebagai manusia ni. Kita perlukan benda-benda tu. Kita perlukan kata-kata semangat, positive vibes untuk kita teruskan apa yang kita nak buat. Dalam konteks nak diet ni, penting sangat benda tu. Macam mana korang nak cari benda tu? Adakah korang kena pergi seminar? Tidak perlu. Motivasi kali ni tak perlu pergi seminar. Semua di hujung jari. Kita kan ada handphone. So search je lah kat handphone. Macam contoh, korang cuba cari ke sumber inspirasi korang untuk turunkan berat badan. Sekarang kan banyak dekat akaun TikTok, ada orang buat journey. Orang yang dulu gemuk sangat-sangat, sekarang dah kurus gila. So diorang buat workout apa-apa sebagainya, diorang akan share workout apa yang diorang buat, pemakanan apa yang diorang buat. So korang follow je yang tu, try buat. Sebab bila kita diet ni, kita sebenarnya tengah try and error apa yang sesuai dengan badan kita. Macam tu. Yang tu yang pertama. Yang keduanya, mungkin kita boleh cari motivasi daripada pembacaan kita. Macam contoh, cuba buka Instagram, cari dekat internet, fahami diet apa yang kita tengah amalkan tu. Diet kan banyak, ada diet Atkins, ada diet keto, macam-macam jenis diet lah. Ada diet suku-suku separuh. So korang faham dengan lebih diet yang korang tengah buat sekarang tu. Dekat sini, korang bukan dapat turunkan berat badan tau. Korang dapat ilmu sekali, dengan sekaligus. At least korang ada knowledge tentang apa yang korang buat tu. Barulah kita kurus secara sihat. Maksudnya fizikal dan mental kita bekerja secara tak langsung. Macam tu kan bagus gitu. Tengah musim-musim COVID ni tak ada buat apa. Baik membaca. Gitu. Itu yang kedua lah. Yang ketiga ataupun yang terakhir, yang ini orang selalu ambil sambil lewa hal ni, tapi sebenarnya mainkan peranan yang besar juga, iaitu tidur yang cukup. Okay, tidur yang cukup ni adalah waktu rehat kita, waktu badan kita recover untuk jalani hari esoknya pula. Contoh kan, hari ni daripada pagi sampai ke petang kita bekerja, buat aktiviti. So waktu malam tu adalah waktu mungkin untuk kita rehat, recover balik. Tapi kita gunakan waktu malam tu untuk tengok TV, main game sampai 2, 3, 4 pagi. Lepas tu buat itu ini. Macam malam tu adalah waktu siang. So kita hanya tidur. Contoh kalau dah buat macam tu, pukul 3 pagi baru tidur, and then bangun nak kena bangun subuh pukul 6 baru bangun. So berapa jam je korang tidur? 2 jam, 3 jam macam tu. So tak cukup. Badan perlukan sekurang-kurangnya 6 hingga 9 jam untuk rehat. Kalau dia tidak rehat dengan cukup, ada hormon yang terhasil secara berlebihan dan ada hormon yang akan terhasil secara berkurangan. Hormon yang terhasil tu tak seimbang, so tak bagus untuk badan. Okay, badan kita ni akan ada 2 hormon yang terlibat lah. Satu, hormon ghrelin. Kalau tak silap Fina ada sebutan dia ghrelin, G-H-E-R-L-I-N, ghrelin. Satu lagi leptin. Okay, hormon ghrelin ni dia akan hantar isyarat dekat otak untuk suruh kita makan. Bila tiba waktunya, macam contoh waktu lunch, okay, hormon ghrelin ni tadi akan hantar isyarat suruh badan kita makan. So ini waktu kau makan, kau kena makan.
Kalau kita tidur tak cukup, tu yang jadi. Kalau korang tengok kan, student lah terutamanya kan tengah-tengah malam macam tu buat assignment apa semua, mesti akan rasa lapar nak cari Maggi lah, McD lah, Cekedis lah, itulah inilah kan. Sebab apa? Sebab hormon gelin tu dirembeskan dengan banyak. So you akan lapar. That's why malam-malam macam tu you all lapar. Tengah malam macam tu nak cari makanan. Sebab apa? Sebab hormon gelin tu dikeluarkan secara berlebihan. Itu salah satu sebab kalau kita tidur tak cukup lah. Dan kalau kita tidur tak cukup juga, ada hormon yang berkurangan, iaitu hormon leptin. Hormon leptin ni dihantar isyarat dekat otak untuk suruh kita stop makan. So, kalau kita tidur yang cukup, hormon leptin akan dikeluarkan secara cukup lah. So, dekat situ, seimbang lah. Tapi kalau kita tak tidur cukup, leptin ni dia akan produce sikit. Dia tak mampu nak produce banyak. So, tak mampu lawan hormon gelin tadi. That's why lah kita jadi macam nak makan. So, pentingnya lah untuk kita jaga tidur kita secukupnya. So, 3 tips yang Fina amalkan sepanjang Fina diet sebulan tu lah. Adalah beberapa jenis diet yang Fina amalkan. Sebab dalam proses kita nak turunkan berat badan tu, Fina sebenarnya tengah mengkaji apa yang badan kita sesuai. Sebab kalau Fina cakap, okay, Fina buat diet protein. Kalau Fina cakap macam tu dekat korang akan follow, tapi badan korang tak boleh terima apa yang Fina buat. Tu tak boleh tau, korang tak boleh teruskan diet tu. Korang kena cari badan korang sesuai dengan yang mana. So dekat sini penting sangat-sangat untuk korang kenali diri korang, badan korang, apa yang korang boleh makan, apa yang korang boleh consume, exercise apa yang korang boleh buat dan sebagainya. Benda tu kena study. Boleh nak ikut orang, tapi study juga untuk diri sendiri. At least you tak sakit macam tu. Baiklah, itu saja untuk perkongsian kali ini. Semoga tips yang Fina share dengan korang tadi tu bermanfaat lah untuk korang. Korang dapat gunakan dalam tempoh sepanjang korang nak diet ni. Sebab yelah, Fina faham semua orang nak turunkan berat badan dengan cepat, dengan betul, dengan sihat dan sebagainya. Kalau perlukan bantuan, korang boleh konsum Mislimi, di mana korang hanya konsum 1 hari 1 sachet untuk bantu korang turunkan berat badan secara efektif. So, apa-apa pun, jaga diri, stay at home, stay safe, sanitize tangan dan jangan selalu sangat keluar dekat tempat-tempat yang crowded dan sebagainya. Kalau boleh, duduk dalam rumah. Tu je lah Fina boleh pesan. Semoga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Dan walaupun ini bukan video tajwid, tetap kena Sampaikanlah cariku walau hanya 1 ayat. Kepada semua, mungkin ada kawan-kawan kita yang perlukan video ni. So tag kawan-kawan korang ramai-ramai kat bawah.